Guys, video kali ini special sikit sebab aku akan gunakan smartphone yang tengah hype dekat pasaran Malaysia sekarang ni, iaitu Nothing Phone 2 yang terbaru. So, aku akan lenjankan kau smartphone ni dalam masa sehari untuk kongsikan dengan korang semua real life experience user. Dan bateri sekarang ni adalah 100% pukul 12.30. Tengok lepas beberapa jam bateri dia drop berapa persen. Aku juga akan test dual kamera dia okey ke tak okey, display baru dia, glyph interface dan pelbagai lagi untuk korang tahu smartphone ni bagus untuk korang ataupun tidak. Okay, let's talk about it. Pertama sekali aku nak kongsikan tentang rekaan dia lah. Macam korang nampak yang Nothing Phone 2 dengan Nothing Phone 1 ni nampak lebih kurang sama kan rekaan dia. Dan aku rasa tak banyak lah Nothing nak ubah sebenarnya, sebab inilah fundamental rekaan diorang dan juga iconic design. Kalau diorang buat rekaan yang sama macam smartphone Android lain, dia tak nampak macam phone Nothing dan juga tak ada kelainan lah kan. Ada ke perubahan yang ketara kalau nak bandingkan dengan Nothing Phone 1? Aku nampak memang obviously ada jugalah. Lagi-lagi dekat bahagian dia punya glyph interface tu. Hardware wise memang panel untuk glyph interface tu sendiri dibahagikan kepada 11 panel. So kalau nak bandingkan dengan Nothing Phone 1, dia semuanya jenis bersambung. So itu antara perubahan yang drastik juga. Lain-lain tu refinement dekat bahagian kedudukan untuk rekaan back panel. And then glass dia pun lebih rasa curve, macam 2.5D punya curve. Selesa untuk nak pegang kat tangan. Color dia pun dia ubah sikit. Sebelum ni color full black, dan kali ni dia menggunakan dark grey, bukan lagi color black, tapi still ada pilihan warna white lah. So kalau nak bandingkan antara Phone 2 dan juga Phone 1, aku rasa aku prefer lagi lah rekaan yang daripada Phone 2. Tapi in terms of color, aku lagi suka color Nothing Phone 1, sebab color black dia macam lebih premium dan juga mungkin dia lebih kena dengan jiwa aku lah. And dari segi bahagian lain tu ada sedikit saja minor lah. Reka bentuk LED indicator ni diubah sikit dan juga ada macam rekaan alert slider bahagian dalam ni. So looks dia lebih nampak kemas, and then dia punya bahagian coil wireless pun berbeza sikit berbanding dengan Nothing Phone 1. So coil kali ni nampak macam ada glossy effect sikit kalau kita gerak-gerakkan. So dia ada macam reflection, membuatkan color tu lebih menyelah lah. Overall hardware wise bagi aku tak banyak perubahan yang drastik sangat dari segi feels ataupun experience. Cuma still ada sedikit rasa kelainan kalau bandingkan dengan Nothing Phone 1. Tapi software wise aku rasa banyak juga perbezaan dia, sebab Nothing Phone 2 sekarang ni untuk nak turn on glyph interface dia, just swipe ke atas and hold dekat bahagian touch dan automatically dia akan buka dan stay. Selagi kita tak disable, selagi tu dia akan stay dekat glyph punya interface tu. Tapi untuk Nothing Phone 1 tak boleh tau. Korang nak kena buka dekat kamera juga sekarang ni. Tapi Nothing ada bagi features yang memang dihaskan untuk Phone 2 saja dan tak ada pada Phone 1, iaitu antaranya seperti glyph timer, glyph progress, volume indicator dan juga essential notification. Composer, yes ada, tapi untuk Phone 1 pun sekarang ni korang dah boleh gunakan, korang just download saja dekat Google Play Store. And aku rasa banyak-banyak tu mungkin paling menarik sekali untuk aku personally adalah essential notification. So kita boleh set individu, kontak dan juga boleh set apps apa saja yang kita nak glyph dia berfungsi. So dia lebih kepada macam personalized lah terhadap glyph interface dengan aplikasi dan juga kontak yang kita rasa penting. Kalau orang tu tak penting ke, apps tu tak penting, so kita boleh disable ataupun tak perlu gunakan glyph interface untuk mungkin penjimatan bateri. Dan juga kita tahu kalau ada glyph interface yang berbunyi dekat kontak tu, itu orang penting yang kita perlu layan ataupun angkat call. And then kalau ada glyph interface dekat apps tu, kita tahu bahawa apps tu penting untuk kita nak buka. So aku rasa itu adalah serba sedikit pembaharuan yang Nothing letakkan pada Phone 2 terbaru kalau nak bandingkan dengan Phone 1. So kalau korang tanya aku, benda tu penting ke semua extra features tu? Honestly aku rasa macam tak penting sangat, sebab aku dah pernah gunakan Nothing Phone 1 dan aku rasa macam dalam bulan pertama je aku appreciate glyph interface. Bulan kedua, ketiga aku rasa macam dah tak kisah dah. Dan kita juga nak kena ubah cara kita gunakan smartphone. So sebelum ni kita just letak smartphone macam ni kan. Tapi untuk Nothing, korang nak kena letak smartphone pada bahagian skrin dulu supaya boleh nampak glyph interface dia lah. And aku tak rasa semua orang akan tukar habit macam tu, dan bergantung pada keperluan juga. So ada orang yang mungkin nak hype ataupun nak flex glyph interface, akan letak skrin dulu supaya boleh nampak lampu kat bahagian back panel tu. So itu bergantung jugalah. Tapi untuk aku personally, mana-mana bahagian pun aku tak kisah. Dan normally memang aku letak back panel dulu dekat bahagian atas meja, ataupun senang aku nak tengok ada punya screen kan, ada notification masuk ke. Tapi mungkin kelebihan dia kalau kita letak screen ke bawah, so kita less distract dengan notification daripada screen. So kita lebih appreciate ataupun kita lebih fokus kat kerja kita. Dan kalau ada orang yang penting call, glyph interface kita yang dah set tu, so dia akan berbunyi dan kita tahu orang tu penting untuk kita angkat. Kalau orang tu tak penting, dia tak akan ada glyph interface lah.
So korang faham kan dia punya keperluan kat mana. Apa pendapat korang dengan bahagian glyph interface? Korang okey ke ataupun korang rasa benda ni useless? Cuba komen sikit. Masa awal video tadi aku cakap yang bateri dia full kan, tapi sekarang ni pukul 2.30 bateri dia berbaki 87%. So ada dalam drop 13% setakat 2 jam aku gunakan smartphone ni untuk kamera WhatsApp, YouTube dan sebagainya. Ya, reasonable untuk bateri dia, boleh tahan juga. Panel dia pun sekarang ni menggunakan size yang lebih besar sikit iaitu LTPO OLED 67 inci. So much better. Bezel dia memang nampak lebih kecil. Kedudukan selfie kamera dia pun bagi aku much better lah. Lebih estetik kalau bandingkan dengan Phone 1. Dan kecerahan nits dia adalah 1600. Aku dah test gunakan dekat outdoor ni. Aku rasa dari segi kecerahan memang dah cukup bagus. Aku boleh nampak every content dekat bahagian display dia. So tak ada isu untuk nak gunakan dekat outdoor. Macam cahaya matahari kat Malaysia ni kita tahu terik gila. Dari segi dia punya refresh rate pun adalah jenis adaptive 120Hz. So dia akan berubah mengikut konten yang kita buka pada display dia. Guys, sekarang ni aku nak test pula kebolehan kamera pada Nothing Phone 2. Sebelum ni ramai juga komplain pasal Phone 1 punya kamera kurang lah apa semua kan. Dan untuk Phone 2 ni masih kekalkan dengan dual kamera guys. 50 megapixel. Ada upgrade ke? Yes, ada upgrade untuk sensor kamera dia sekarang menggunakan Sony IMX890 untuk kamera utama. Kamera ultrawide masih sama 50 megapixel juga, tak ada telefoto, just dual kamera. So flagship dual kamera, okey ke kan? Aku nak test diri macam mana dia punya color ultrawide dengan wide dia, ada color shifting yang ketara ke, details macam mana. Kita try gambar pokok ni dulu, tengok color hijau, accurate tak? Macam color kita nampak depan mata. First, camera wide 50 megapixel. Second, ultrawide 50 megapixel juga. Color untuk dia punya daun bagi aku almost accurate, cuma details tu dah tak ada dah. Nampak dah pecah dia punya pixel tu kan. Itu ultrawide lah. Tapi untuk wide, tengok sikit zoom, details tu much better lah kalau nak bandingkan dengan ultrawide tadi. Much better in terms of details. Color pun bagi aku almost accurate, cuma nampak belakang tu expose. Teruk gila kot kalau bandingkan dengan ultrawide. Much better lah dia punya kawalan exposure. Aku nak try pula gambar kat sini. First wide dan next ultrawide. Dari segi details untuk wide kamera dia just nice. Boleh capture tulisan dengan tepat walaupun aku zoom dekat gambar. And dari segi color shifting dia, kalau kita tengok antara dua-dua gambar ni hampir sama lah, color dia memang hampir sama. So tak ada color shifting yang ketara sangat. Try portrait jap, kita ada model kat sini. Portrait dia tak ada telefoto tau, so memang 1x je. Potongan bokeh dia baik gila kot. Ini aku gunakan aperture 0.95. So dari segi texture dekat baju pun nampak cantik. Skin tone pun tak soft dan juga tak over sharpen lah. Dia just nice lah bagi aku. Paling penting sekali adalah bokeh effect dan juga potongan blurry tu. Nice gila tu. Dekat bahagian portrait mode dia ni korang boleh adjust lah berapa aperture yang korang nak gunakan. Paling rendah 0.95, paling tinggi sekali adalah 16 aperture. So try portrait selfie dia pula. Tengok potongan rambut macam mana. Dekat rambut tu cantik guys. Seriously cantik gila. Paling penting sekali adalah aku rasa skin tone lah. Skin tone tak nampak fake. Tadi dah try portrait mode dekat manusia. Sekarang ni aku nak try portrait mode dia dekat objek. Aku ada Nothing Phone 1. Kita tengok macam mana portrait. Potongan dia okey ke tak okey dekat objek. 0.95 aperture, tag focus dan snap. Dia ada macam lagging sikit tau. Shutter lag pun ada. And dia ambil masa untuk processing. Adalah spoil sikit dekat ujung-ujung ni kan. Baik, aku akan try lagi. Kita tengok. Not bad. Much better. Potongan blur dia pun lebih bagus daripada tadi. Cuma ada kawasan yang tidak sepatutnya dia blur kan, tapi dia detect kat situ lah. So untuk objek mungkin kurang sikit. But untuk subjek manusia, aku rasa dia perform lah. Cuma colour dia tak suka sangat tau. Sebab colour dia nampak macam saturated sikit untuk portrait. But korang juga boleh pilih tau jenis lens apa korang nak gunakan. Just pergi ke bahagian setting. Kat sini korang boleh gunakan 12 megapixel ataupun all the way 50 megapixel. So kalau 50 megapixel ada dua pilihan saja, ultrawide dan juga wide. Kalau korang gunakan yang 12 megapixel, kat sini ada pilihan ultrawide, wide dan juga ada zoom 2x. So ada beza sikit di situ. And paling maksimum kita boleh zoom pada phone tu adalah 10 kali saja. Tak lebih daripada tu. Ini paling maksimum untuk dia punya digital zoom lah. Aku rasa ini bukan smartphone yang korang boleh pandang ataupun expect kamera dia power sangat. Kamera dia okey, cantik, but it's not too powerful kalau nak bandingkan dengan segmen yang lebih kurang macam dia, harga macam dia, mungkin lebih powerful lah daripada ni. Tapi kamera dia boleh pakai lah untuk point and shoot ataupun mungkin average normal user. So kalau korang semua nak tengok lebih banyak lagi gambar yang aku shoot menggunakan kamera Nothing Phone 2, korang boleh tengok semua gambar ni, okey?
Macam korang semua tahu bahawa dekat Malaysia sekarang ni kebanyakan bandar utama dah mula ada rangkaian 5G dan KL ni memang lajulah 5G dia kan. Dan aku ada cuba juga dekat Nothing Phone 1. Aku tengok bila masukkan SIM card 5G dia keluar ikon 5G, tapi buat speed test dia punya speed tu dah macam 4G. So tak legit lah 5G dia. Now aku nak test sendiri kebolehan 5G dekat Nothing Phone 2. Boleh pakai ataupun tidak. Tadi aku dah test dekat 14 Pro Max aku, dapatlah kelajuan 5G 490 Mbps. Now aku masukkan SIM card yang sama Digi dekat Nothing Phone 2. Aku nak test, tengok berapa kelajuan dia dapat. Ikon 5G memang keluar lah sekarang ni. Kita akan gunakan fast dulu. So far memang tinggi gila guys. Korang nampak ni berapa Mbps tu? Cukup tinggi. So dia dapat 680 Mbps 5G untuk Nothing Phone 2. Now aku nak try dekat speed test Ookla pula. Berapa dia dapat capai 5G connection? 779 Mbps untuk download. Laju guys 5G dekat Nothing Phone 2. So aku assume mungkin 5G dekat Nothing Phone 2 dah optimize dengan penggunaan telco di Malaysia. Tapi nak kena tahulah dekat telco lain boleh atau tidak. Nanti aku akan cuba lagi telco lain dan juga mungkin aku akan kongsikan dekat bahagian komen. Telco U-Mobile, Maxi, Celcom, apa semua boleh ataupun tidak. Sekarang ni aku dah menggunakan smartphone ni selama hampir 4 jam. Bermula 12.30 tadi ada 100%. Sekarang ni bateri dah tinggal 74%. So drop dalam 26% macam tu. Reasonable lah untuk semua yang aku lakukan pada smartphone ni. Dan macam korang tahu bahawa Nothing Phone 2 menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Bukannya chip baru, chip tahun lepas dengan 12GB RAM dan juga 512GB storage ataupun 256GB storage. So ada dua pilihan storage dekat pasaran Malaysia nanti. Now aku nak try lenjan main game Mobile Legend dekat smartphone ni, nak tengok performance dia macam mana, ada lagging ke. Dan kita tahu smartphone ni ada game mode. Nak tengok game mode dia macam mana. So macam ni lah rupa dia. Kita boleh setting game mode dia. So guys, tadi aku dah main game dalam masa 20 minit dan bateri drop dalam 7% daripada 74, sekarang 67%. So boleh tahan jugalah bateri dia. Tak adalah terlalu kuat sangat kan. Aku buka dia full brightness sekarang ni. Speaker pun aku buka yang mid lah. Aku tak buka max volume dia. Lepas tu bagi aku feels untuk main game smartphone ni dia lebih kurang macam main game dekat iPhone tanpa casing, tapi lebih rasa selesa tau. Mungkin sebab back panel dia jenis curve 2.5D. So lagi sedap lah bagi aku. Cuma still rasa tajam lah sikit dekat bucu-bucu frame dia ni. Experience untuk main game dekat Nothing Phone 2 memang best. Dari segi dia punya flat display, bezel yang nipis. Dari segi kepanasan, walaupun tak pakai casing tapi tak rasa panas sangat. Dia ada tapi tak rasa sangat. Dan satu lagi perkara yang aku perasan, dia tak rasa panas dekat back panel tau. Dia rasa panas dekat bahagian frame atas ni. Mungkin sebab banyak panel yang digunakan dekat bahagian belakang ni, so that's why kepanasan tu tak sampai dekat gelas belakang ni. Dia pergi dekat bahagian frame atas ni. So atas ni rasa panas, display pun rasa panas, belakang tak panas. Finally aku dah kembali semula ke Studio Fast Channel. So memang agak seharian jugalah kita keluar tadi test smartphone ni kan. Kamera dia lah, performance and display dan macam-macam lagi lah. Dan now bateri dia berbaki lagi 40%. Banyak juga. 40% tu lewat petang macam ni, dah hampir malam, memang masih banyak lah. Aku consider banyak lah kan. Kita dah test kamera, main game, test 5G lah, apa semua memang legit lah boleh gunakan 5G pada Nothing Phone 2. And apakah pembaharuan yang Nothing lakukan pada Nothing OS? Itulah persoalannya. So Mel, pendapat kau kan? Apakah yang Nothing cuba buat dengan Nothing Phone 2 kalau nak bandingkan dengan Phone 1? Kau rasa banyak sangat ke beza dia Nothing OS tu sendiri? Pada saya, Nothing Phone 2 ni dia lebih memfokuskan kepada software lah ataupun sistem operasi lah berbanding kepada design dia yang lebih radikal perubahan dia kan. So dia more fokus pada sistem operasi untuk menjadikan sistem operasi tu lagi functional dan estetik lah. Sebab aku perasan dari segi widgets, pelbagai pilihan widgets lah kita boleh explore dengan Nothing Phone 2 untuk Nothing OS 2.0. Tapi aku difahamkan yang diorang akan release dekat Phone 1 pada bulan Ogos nanti kan. Yes. Aku rasa sama tak nanti widgets ni? Kalau mostly operasi mungkin je, cuma pada glyph interface tu mungkin tak dapat fully function lah. So UI widgets ni akan lebih kurang nanti aku rasa. Betul rasanya. Sebab pilihan lebih banyak sekarang ni and kita boleh interaktif lah dengan widgets. Lagi aku suka dengan shortcut widgets tu. Kita boleh disable, enable macam do not disturb. Kita boleh buat dedicated shortcut dia dekat bahagian widgets home screen supaya tak perlu nak swipe dekat notification drawer tu. Selalunya kita kena buat macam tu kan untuk disable ataupun enable. Tapi now kita tak perlu dah nak buat macam tu. Kita just buat shortcut dekat home screen.
Macam-macam shortcut kita boleh buat, macam torch, airplane mode, hotspot, wifi, do not disturb dan banyak lagi sebenarnya. Cumanya kalau bahagian shortcut ni kita tak boleh nak hold untuk masuk ke bahagian setting. Untuk nak buat benda tu, kita nak kena pergi ke notification drawer juga, baru boleh buat benda tu. Dekat shortcut ni just on off je, tak boleh lebih daripada tu. Perkara paling menarik sekali lah aku rasa dengan Nothing OS 2.0 pada phone tu adalah kita boleh customize folder icon dan juga masukkan semua apps dalam tu. Kita boleh pilih jenis icon apa yang kita nak ikut theme Nothing OS ni. So size dia pun kita boleh minimize dan juga maximize dia ikut size yang kita nak. So apa pendapat kau Mel dengan Nothing OS lagi selain pada apa yang diorang buat ni? Lagi satu, dia punya widget boleh interaktif lah. Maksudnya kita boleh swipe untuk tengok. Contoh macam jam, kita boleh bukan saja jam je. Kita boleh tunjuk hari dengan dia punya humidity ataupun cuaca. Tapi tak banyak lah setakat ni kan, minor lah untuk perkara tu. Dan aku paling suka sekali dengan dia punya design lah aku rasa. Fun fact, sekarang ni pun korang dah boleh ada option untuk enable dan juga disable bahagian Google search bar. Google search bar dekat bahagian bawah ni. So sebelum ni ramai juga komplain. Even betul. phone 1 sampai sekarang tak boleh kan? Betul. Still tak boleh enable dan juga disable benda tu. Dia kat situ je. Nampak tak cantik sebab dia Betul. jarak dengan Dan icon. sebab ada orang dia letak ikon Chrome kat bawah ni. Ya, betul. Dia tak perlu apa search bar tu. Macam aku lah, aku tak suka lah search bar tu kan. Aku suka clean dan juga semua ikon. So dengan adanya pilihan tu, dia lebih memberi kuasa kepada pengguna untuk pilih apa yang dia nak lah. Dia boleh penting sekali. Okay, apa lagi yang baru Mel dengan Nothing OS 2.0 ni? Seterusnya dia punya lock screen widget lah. So kita dah boleh add widget dekat lock screen. So dia sama je macam dekat home screen. Cuma bila kita lock off, dia akan nampak lock screen widget. So daripada lock screen widget tu kita boleh tekan untuk kita access lah. Oh, nice. So lebih cepat lah. Contoh kita nak on hotspot, kita tak payah nak lock screen baru kita tekan kan. Ni just kita tekan daripada luar lah. So memang sama jugalah dengan do not disturb ke Bluetooth ke lock screen widgets tu memang boleh di-access macam biasa. So lebih mudah tanpa kita swipe untuk notification drawer. Ya, tapi cuma masih ada limitasinya sebab dia boleh add 2 bar sahaja. Bukan full screen lah kita boleh guna untuk letak widget. Early stage lah benda ni, dia bukannya fully lagi lah. Mel, apa lagi pembaruan yang nanti lakukan pada phone tu? Okey, sekarang pengguna dah boleh remove label app lah. So maksudnya home screen korang jadi lagi clean lah. Tak ada tulisan Google, YouTube tu semua. So ada icon sahaja. Icon sahaja. WhatsApp ke Facebook tak ada tulisan. Ya, betul. Dekat dalam folder pun tak ada tulisan. So memang totally home screen lebih nampak clean, minimalis dan juga lebih kemas lah dekat mata aku. Cuma kalau dia punya tulisan tu macam tulisan Nothing, mungkin aku akan enable lah. Okay, so, faham. Lebih cantik lah untuk mata kita. Tapi aku still prefer tak ada tulisan lah. Aku prefer just clean. Icon saja, clean. Kalau dekat bahagian app drawer dia ni, tu adalah benda tu ada tulisan lagi lah. Cuma kat home screen saja tak ada. Seterusnya, Nothing 2.0 kini boleh clone apps. Wow. So, maksudnya okay, kita tahu clone app ni dah lama ada pada phone Android. Dan ada juga phone Android yang just bagi dalam few apps je. Tapi aku nampak pada Nothing Phone 2 ni banyak gila apps korang boleh clone. Almost every apps yang korang download semua boleh clone apps. Betul. So macam WhatsApp lah, popular kan? WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Shopee nak buat dua apa? Melampau nak dua. Twitter, Threads. So, banyak. Actually function ni orang dah pernah request lah dekat Nothing punya community kan. So dengan adanya benda ni kita boleh tahulah yang Nothing ni buat kerja rumah lah kan. Diorang buat research banyak lah. Diorang mendengar, itu yang penting lah, mendengar dan juga perbaiki. Cuma aku questioning lah, kenapa kamera tak improve? Kenapa Ya, kita tahulah ada improvement dengan sensor baru IMX 890. Yes, kita admit benda tu. And colour pun ada tweak sikit, lebih natural sikit. But shutter lag tu still ada. Kan aku agak annoying tadi bila aku guna kan nak shoot luar. Tak kisahlah indoor outdoor ada cahaya ke tak ada cahaya, lebih kurang je. Lagi-lagi kalau low light lah memang obvious lah benda tu kan. Tapi masalahnya bila ada cahaya matahari yang cukup cerah yang sepatutnya tak ada isu shutter lag tapi dia ada. And then ada bug sikit kalau kita nak tengok balik image tu. Betul. And actually masalah tu pun sebenarnya telah berlaku dekat Nothing Phone 1 lah. Cuma dia tak berapa nak ketara lah. Cuma sometimes akan jadi lah. Kalau kamera sebenarnya sensor tu dia dah upgrade dah. Cuma dia punya software optimization dengan kamera tu belum cukup matang lah. Sebab Nothing ni kan company baru. So baru second device. Mungkin diorang perlukan lebih masa lah. Tapi bukanlah tak ada pembaruan langsung. Bukan tak ada lah. Masalah tu masih lagi ada. Ada, still ada. Lagi-lagi untuk dia punya UI tu sendiri. Yes, Nothing OS
2.0 ni aku enjoy, aku suka. Honestly memang aku boleh bagi markah dia 95/10 lah. Namun ada namun dia punya bugs tu saya rasa lah. Betul. Macam screen freeze, and then kalau swipe tu tiba-tiba dia ada double display and still terasa. And benda tu bagi aku normal lah. Untuk phone yang baru launch, normal. Memang normal. Cuma benda ni aku harap jangan berpanjangan lah. Betul. Sebab phone one pun kita pernah hadapi kan. Betul, masa keluar dulu pun phone 1 ni pun banyak isu je lah. Tak berapa hari kemudian dia terus bagi Sebab update korang kena faham bahawa phone ni baru dan tak rasmi di Malaysia lagi masa kita buat video dan juga test ni. So should be next software update akan perbaiki lagi. Ya, kita faham. Betul. Early stage. So ni just ulasan kita orang berdasarkan apa yang kita orang rasa sekarang. Betul. Mungkin pendapat akan berbeza lepas sebulan, lepas 3 bulan kan. Betul. Anyway, korang just tunggulah next video review lepas 3 bulan. So guys, aku rasa itu saja antara aku punya pendapat dan juga pengalaman menggunakan Nothing Phone 2 selama seminggu. Setakat hari ni itulah dia. Tapi kalau korang rasa macam Nothing Phone 2 ni sesuatu untuk korang, dan Nothing Phone 2 adalah phone terbaik untuk korang lah. Mungkin dia memberi kelebihan kepada OS tu sendiri. Aku suka dengan OS dia obviously. Yang kedua adalah dari segi glyph interface yang lebih banyak untuk kita explore. Yang ketiga aku rasa dari segi dia punya display lebih cantik, and then estetik lah. Tak ada masalah hijau apa semua macam previous version. Dan better fast charging 45 watt, and then 5G. Yes, 5G connectivity dia 5G. finally boleh pakai dekat Malaysia. So mungkin korang boleh subscribe yang Yes nanti, Yes 5G ataupun Digi apa semua. Maxis, Celcom dengan U-Mobile ataupun Unify aku tak test. Aku just test Digi saja tadi. Okey, boleh guna. Kalau tanya aku apakah perkara yang Nothing perlu improve, aku rasa dua je lah kot, dua perkara. First, camera. Second, software. Software dia bagus, honestly bagus gila. Cuma fix bugs lah pada bahagian software kamera dan juga UI dia. UI ni aku rasa benda yang normally kita akan jumpa pada mana-mana phone. Normally jumpa lah. Even iPhone pun. Betul. Kita kena cakap lah. Aku sebagai orang yang merasai benda tu kena cakap. Kalau tak cakap nanti tak tahulah apa kekurangan atau kelebihan dia kan. Betul. Okey, pada pendapat saya pula mengenai Nothing Phone 2, mungkin apa yang boleh tambah banyak adalah kamera. Okay. Lepas tu dia punya rekaan lah. Okay. Rekaan dia mungkin boleh lagi berinovasi lah. So harapkan Nothing Phone 3 nanti akan ada perubahan yang lebih radikal. Itu yang kita mahukan. Itu yang kita mahukan lah. Sebab dengan phone one dia tidak terlalu radikal lah. Ya, betul. Mungkin dia buat colour dark grey ni supaya nampak ini Nothing Phone 2. Kalau putih macam mana? Lagi satu mungkin putih tu ikonik lah. Putih Sebab ikonik semua lah. device Betul-betul. yang keluar dekat Nothing semua bermula dengan warna putih. Yep. Baru dia keluarkan lain lah. Agree. So, korang just boleh kongsikan pendapat korang kat komen-komen, dan terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.